Hai, selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami dari Grup M akan membuat pembentangan mengenai isu kesihatan mental. Hai, nama saya Sofia Senia Anak Spinsa bernombor metrik 276997. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengtakrifkan bahawa kesihatan mental merupakan keadaan pemikiran seseorang itu perlulah sentiasa dalam keadaan yang baik. Seseorang individu itu seharusnya boleh melalui rintangan atau tekanan yang berlaku dalam kehidupan sehariannya. Oleh itu, bagi individu yang memiliki tahap kesihatan yang baik, mereka akan berupaya untuk bekerja dengan lebih semangat, lebih proaktif dalam memberikan sumbangan tenaga atau kemampuannya kepada masyarakat sekitarnya. Manakala keadaan kesihatan mental yang amat mengganggu pemikiran, mood dan tindakan seseorang individu itu merujuk kepada penyakit mental. Sebagai contoh, skizofrenia, depresi, keresahan, tingkah laku seperti ketagihan sesuatu, termasuklah pemakanan yang terganggu. Ini selepas berlakunya pandemik COVID-19, peratusan individu yang telah mendapatkan bantuan sokongan melalui talian bantuan perkhidmatan sokongan psikososial iaitu MHPSS telah menunjukkan trend peningkatan yang ketara pada tahun 2022 berbanding 2 tahun sebelum pandemik berlaku, iaitu pada tahun 2020 terutamanya berkaitan dengan isu masalah mental dan tekanan emosi. Permasalahan kesihatan mental di Malaysia juga sering berkaitan dengan seseorang individu yang melakukan tindakan untuk bunuh diri, masalah buli di sosial media, kemiskinan, ketidaksamaan dan peminggiran. Perkara ini terbukti apabila kes bunuh diri telah menunjukkan peningkatan yang ketara pada tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Faiz bin Muhammad dengan memegang nombor metrik 297060 dari PES PJJ Sibu. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang halangan-halangan yang wujud dalam menguruskan kesihatan mental. Yang pertama, seperti mana yang kita ambil maklum, bukan mudah untuk seorang individu menguruskan kesihatan mental. Hal ini adalah kerana banyak halangan yang harus dihadapi dalam menguruskan permasalahan tersebut. Pakar Perubatan Kesihatan Awam di Unit Kesihatan Mental dari KKM, Dr. Noor Shikin Ibrahim menyatakan bahawa akaun stigma menjadi penghalang utama untuk individu yang berdepan masalah kesihatan mental untuk mendapatkan bantuan, di mana seseorang individu yang mempunyai masalah mental tidak mahu diperlekehkan dan akan merasa diketepikan. Seorang individu yang mempunyai masalah sedemikian akan terus berdiam diri kerana risau orang sekeliling pesakit memandang ringan, malah akan ditertawakan walaupun pesakit sememangnya mengidap penyakit tersebut. Situasi tersebut akan menyukarkan lagi pesakit serta pihak bertanggungjawab menguruskan kesihatan mental bagi seorang pesakit tersebut. Yang kedua, faktor keluarga dan orang sekeliling juga boleh menyukarkan keadaan dalam menguruskan kesihatan mental, di mana kebanyakan keluarga dan orang sekeliling sendiri tidak mempercayai tentang masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh seorang individu tersebut, malah dipersoalkan bahawa tidak mungkin mengalami masalah kesihatan mental dengan mempunyai fizikal dan berasal dari keluarga yang baik. Jika tiada sokongan dari pihak-pihak tersebut, maka sukarlah bagi seseorang individu tersebut menguruskan kesihatan mental, di mana bantuan dan bimbingan dari pihak tersebut sangat membantu dalam menguruskan kesihatan mental pesakit. Selain itu, dengan pelaksanaan PKP di era penularan pandemik COVID-19 juga salah satu daripada halangan yang perlu diharungi oleh individu yang mempunyai masalah mental. Perkara ini boleh menyebabkan seseorang individu itu menjadi kemurungan kerana tidak dapat melakukan aktiviti sosial yang sihat, di mana aktiviti yang sihat ini boleh mengelak seseorang individu itu diserang masalah mental, terutamanya bagi golongan bujang yang biasanya akan tinggal berseorangan. Sangat sukar bagi seseorang yang sedang berseorangan menyeimbangkan emosi jika terlalu stres dan sekaligus akan menyebabkan
masalah mental terus menyerang. Diharap dengan pembentangan ini, kita akan faham tentang halangan yang kian menjadi mimpi buruk kepada masyarakat di masa kini dan berusaha membantu semampu yang mungkin, kerana kita perlu mengelak dari masyarakat, lebih-lebih lagi orang sekeliling kita mengalami masalah mental. Sekian dulu dari saya, Abdul Faiz bin Muhammad. Assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Konia binti Hussein dari PES PJJ Sibu, nombor metrik 297114. Saya akan membentangkan tajuk cabaran yang wujud dalam mengurus kesihatan mental. Setiap individu mempunyai had dan daya yang berbeza. Oleh itu, terdapat banyak cabaran dalam menangani masalah kesihatan mental. Antara cabaran-cabarannya adalah masih wujud sikap individu yang bertanggapan buruk terhadap pesakit mental. Mereka mungkin menganggap penyakit mental sebagai sesuatu yang berbahaya atau aneh. Jadi, kurangnya sokongan dan pengasingan daripada masyarakat membuatkan pesakit mental berasa malu dan takut dilihat lemah atau tidak waras. Ini menyebabkan pesakit berasa kurang berkeyakinan untuk berhadapan dengan orang ramai dan akhirnya malu untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Cabaran ini boleh mengganggu pemulihan, bahkan lagi memburukkan simptom penyakit mental dan menghalang pemulihan untuk berjaya. Cabaran yang kedua, kos rawatan yang mahal juga menjadi cabaran kepada pesakit mental yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan rapi disebabkan kekangan kewangan yang dihadapi, sama ada dari kos ubatan ataupun perawatan di hospital. Keadaan ini menyebabkan pesakit mental lambat menerima rawatan atau langsung tidak menerima rawatan. Lebih-lebih lagi pesakit mental yang tinggal di kawasan luar bandar atau ketidakupayaan untuk bekerja. Secara tidak langsung, pesakit mental akan mengambil jalan pintas dengan menggunakan ubat terlarang yang jauh lebih murah dan mudah didapati. Cabaran yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan ilmu mengenai masalah mental di kalangan masyarakat boleh menghalang individu daripada mendapatkan bantuan dan rawatan yang diperlukan pada peringkat awal atau mencari rawatan yang sesuai. Pesakit mental tidak menyedari diri mereka sebenarnya mengidap penyakit mental disebabkan kelewatan penyakit mental dikenal pasti, menyebabkan penyakit tersebut telah berada di tahap yang memerlukan rawatan rapi. Akan tetapi, mereka lebih mempercayai kepada bomoh tradisional atau pengamal kesihatan yang tidak bertauliah untuk mendapatkan rawatan. Sekian dari saya. Seterusnya, cabaran bagi pesakit mental yang keempat ialah faktor tekanan kehidupan, di mana masalah di sekeliling yang dihadapi akan memberi lebih tekanan dan makin menjejaskan masalah kesihatan mental seperti kebimbangan ataupun kemurungan. Contohnya, tekanan emosi akibat daripada kehilangan pekerjaan atau kematian orang yang disayangi turut menjadi cabaran bagi pesakit mental. Seterusnya, gaya hidup yang tidak sihat seperti gizi pemakanan yang tidak seimbang boleh mendatangkan kemudaratan kepada pesakit mental. Kurangnya aktiviti fizikal dan pergaulan dalam masyarakat membuat individu tersebut rasa terpinggir dan tidak dipedulikan. Ini jelas membuktikan betapa pentingnya hubungan sosial di kalangan masyarakat. Akhir sekali, cabaran untuk menangani isu masalah kesihatan mental ialah pendedahan mengenai peranti pintar dan penggunaan internet berlebihan, di mana ketagihan yang tidak dapat dikawal memberi kesan kepada kesihatan mental. Apabila keadaan ini berlaku, pesakit mental tidak dapat mengawal diri dan boleh berlaku kemurungan dan membunuh diri. Halo, nama saya Wetina Umera Kong, nomor metrik 297121. Di sini saya ingin menyampaikan cadangan untuk mengatasi masalah kesihatan mental. Cadangan yang pertama adalah dengan mengamalkan gaya hidup sehat. Kita mestilah mengambil makanan yang seimbang seperti yang dinyatakan di dalam piramid makanan. Perancangan makanan yang betul juga boleh membawa kesihatan mental dan fizikal yang sehat.
Dengan itu, kita juga mestilah mengambil air putih lebih kurang 2 liter dalam sehari. Kita juga tidak digalakkan untuk merokok dan tidak boleh mengambil dadah dalam kehidupan kita. Cadangan yang kedua adalah masyarakat harus bijak memilih rakan sebaya. Melalui sokongan positif daripada rakan sebaya, ia dapat memudahkan pesakit untuk berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan tentang penyakit yang mereka alami sepanjang proses pemulihan. Apabila segala masalah sudah dikongsikan, segala emosi dari sudut negatif dapat dikeluarkan daripada tubuh badan kita. Salam sejahtera, saya Laudi Anak Sadadu, nombor matriks 297079. Cadangan seterusnya untuk mengatasi masalah isu kesihatan mental adalah dengan melakukan aktiviti berfaedah bersama keluarga atau komuniti. Aktiviti seperti bersenam dan beriadah dapat membantu mengatasi dan mengurangkan tekanan mental yang dihadapi oleh seseorang. Contohnya seperti bermain badminton, bermain bola, dan sebagainya. Selain mengurangkan tekanan, aktiviti riadah juga membuatkan kita lebih sihat dan cergas tubuh badan. Apabila fizikal cergas, maka kesihatan mental secara automatik akan menjadi lebih sihat dan cerdas. Bak kata pepatah, badan sihat, minda cerdas. Seterusnya, pelibatan diri dalam komuniti. Ianya boleh dilakukan dengan menjadi ahli sukarelawan dalam organisasi tempatan seperti Ikatan Relawan Rakyat, Rela, Sukarelawan Polis, PDRM, dan sebagainya. Ianya membantu membina hubungan sosial seseorang melalui interaksi sosial yang berkualiti dalam komuniti tersebut dan dapat mewujudkan rasa sense of belonging di mana ianya dapat membantu menangani tekanan yang dihadapi dan manfaat kepada kesihatan mental. Assalamualaikum, saya Dayang Maligud binti Palan, nombor matrik 297072. Antara lain cadangan mengatasi masalah kesihatan mental ialah pihak kerajaan juga perlu bersama-sama menangani masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia dengan menggalakkan lebih banyak pakar psikiatri, pakar psikologi, klinik dan juga kaunselor dalam perkhidmatan kerajaan. Setiap klinik kesihatan tempatan seharusnya mempunyai sekurang-kurangnya seorang doktor dalam bidang psikiatri untuk memudahkan masyarakat mendapatkan rawatan memandangkan betapa seriusnya masalah kesihatan mental yang sedang melanda masyarakat kita. Bantuan dari segi keuangan juga harus disalurkan kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan mental agar harga ubat dan perkhidmatan kaunseling dapat dikurangkan. Hal ini dapat memudahkan segelintir masyarakat yang berpendapatan rendah mendapatkan perkhidmatan dan rawatan penjagaan kesihatan mental yang murah serta berpatutan di seluruh Malaysia. Kesimpulannya, isu kesihatan mental perlulah dititikberatkan oleh pelbagai pihak. Oleh itu, masyarakat di negara ini perlulah menyedari betapa pentingnya tahap kesihatan mental mereka. Masyarakat kita perlulah sentiasa memastikan tahap kesihatan mental mereka berada dalam keadaan yang baik. Jika perlu, mereka perlulah datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan intervensi daripada pihak hospital. Itu saja daripada grup M dan daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.